Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan. Saya Muhammad Syamil bin Cik bersama rakan Adam Mukris Asfar bin Mu'azzah akan membentangkan tentang kajian kes sejarah 3 kali tahun 2021 yang kami hasilkan dengan tajuk isu pertindihan padan bawah topik 10.1 Malaysia dalam isu global kontemporari. Jadi kita mulakan pembentangan kita pada hari ini dengan pendahuluan. Saya telah kata sebelum ini, tajuk kita pada kali ini isu pertindihan sempadan. Bagi penyertaan masalah pula, Malaysia juga tidak terlepas daripada isu tuntutan sempadan dan hasil milik dan hak milik bertindih dengan negara lain, khususnya negara jiran seperti Singapura dan Indonesia. Baiklah, kita bergerak kepada slide objektif kajian. Antara objektif kajian ini dijalankan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, mengenali latar belakang geografi negara kita iaitu negara Malaysia. Yang kedua, mengetahui isu-isu pertindihan sempadan yang melibatkan negara kita, Malaysia. Dan yang terakhir ialah menganalisis langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah pertindihan sempadan antara kita, negara Malaysia dan negara-negara yang lain. Baiklah, kita bergerak kepada kaedah kajian. Kami menggunakan 3 kaedah untuk melaksanakan kajian kes kami ini. Yang pertama, kami menggunakan soal selidik, iaitu kami telah mengedarkan soal selidik secara maya iaitu melalui Google Form kepada 10 orang responden. Dan seterusnya, kami telah melayari internet untuk mengumpul banyak maklumat melalui laman sesama Google dan memuat turun bahan yang berkenaan. Dan yang terakhir, kami telah menganalisis dokumen seperti artikel dan berita-berita yang mengenai isu-isu pertindihan sempadan negara kita, Malaysia. Sekarang kita akan teruskan dengan dapatan kajian objektif kita yang pertama, iaitu mengenali latar belakang bagi Malaysia. Pertama sekali, Malaysia merupakan satu kawasan atau satu negara yang berkeluasan 329,758 km persegi dan terdiri daripada 2 bahagian iaitu Semenanjung Tanah Melayu dan juga Pulau Borneo yang terdiri daripada negeri Sabah dan Sarawak. Jadi kedua-dua bahagian ini dipisahkan oleh China Selatan yang berkeluasan 531.1 km persegi. Bagi Semenanjung Malaysia, ia mempunyai keluasan 158 km persegi dan 160 km persegi. Bagi dan Malaysia juga mempunyai sempadan dengan negara lain di utara Semenanjung Malaysia dan Singapura di selatan Semenanjung Malaysia, manakala bersepadan dengan wilayah Kalimantan di selatan Pulau Borneo. Baiklah, kita bergerak pada dapatan kajian iaitu objektif kedua kita. Baiklah, isu yang pertama ialah tuntutan hak milik terhadap Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura. Pada tahun 2008, Mahkamah Antarabangsa yang telah memutuskan hak milik Pulau Batu Putih ini kepada Singapura. Yang kedua, pertikaian hak milik Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Kedua-dua tuntutan ini berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2002. Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan ini menjadi hak milik Malaysia. Tuntutan terhadap Kepulauan Spratly yang melibatkan banyak negara iaitu China, Vietnam, Brunei, Filipina dan negara kita sendiri iaitu Malaysia. Pulau Spratly ini amat strategik dalam aspek perdagangan. Perkara ini menjadi asas perebutan Kepulauan Spratly. Jadi kenapa Malaysia ingin masukkan sebahagian daripada Kepulauan Spratly ini? Hal ini kerana pada tahun 1979, sebahagian daripada Kepulauan Spratly ini telah memasuki wilayah Malaysia. Antara pulau-pulau yang telah masuk ke dalam wilayah Malaysia ialah Pulau Kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan Pulau Layang-Layang yang juga telah termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984.
Jadi antara usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan isu ini ialah membangkitkan isu ini dalam Forum Action China pada tahun 1995. Dan yang terakhir, tuntutan terhadap Ambalat, iaitu sebuah blok lautan di Laut Sumatera antara Malaysia dan Indonesia. Terdapat pertelingkahan antara hak milik Ambalat ini. Ambalat ini mempunyai banyak hasil jenis laut dan petroleum di situ. Jadi sesiapa yang mempunyai hak milik terhadap Ambalat ini akan menghasilkan banyak keuntungan dalam hasil laut dan juga petroleum. Di slide yang seterusnya, seperti anda boleh lihat dalam slide ini, terdapat gambar Pulau Sipadan dan juga salah satu pulau di Kepulauan Spratly. Seterusnya, kita beralih kepada dapatan kajian bagi objektif yang ketiga, iaitu menganalisis langkah menyelesaikan masalah pertidian sepadan. Jadi terdapat langkah utama dalam menyelesaikan masalah pertidian sepadan. Yang pertama, melakukan rundingan. Jadi dalam rundingan ini, pemimpin di kedua-dua negara akan berunding bagi mendapatkan kata sepakat dan hak masing-masing. Yang kedua, mahkamah antarabangsa. Jadi dalam menyelesaikan masalah pertindihan ini, mahkamah antarabangsa memegang jawatan penting dalam menentukan pemilik bagi satu kawasan tersebut. Dan yang terakhir ialah mengadakan forum seperti Forum ASEAN China. Jadi dengan adanya forum ini, pemimpin-pemimpin negara boleh membangkitkan isu sepadan dan membincangkan tentangnya. Baiklah, kami telah mengkaji selidik maklum balas responden tentang langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu ini. Maklum balas responden ini berdasarkan borang Google Form yang telah kami edarkan kepada 10 orang responden ini. Berdasarkan carta apply tersebut, kami mendapati bahawa 4 orang telah mengambil langkah untuk negara yang mengalami pertelingkahan ini untuk merujuk kepada PBB, dan 4 orang responden juga memutuskan untuk pemimpin-pemimpin negara ini berunding dengan pemimpin-pemimpin negara yang terlibat dengan pertindihan sepadan ini. Dan 2 orang lagi mencadangkan untuk mencipta sebuah graf ukuran yang sesuai untuk menentukan sempadan antara negara-negara lain. Baiklah, slide yang seterusnya. Sekarang kita akan teruskan dengan kesimpulan atau pencadangan. Kesimpulan pertama, iktibar yang boleh kita peroleh daripada isu inilah kita hendaklah sentiasa mencari jalan yang baik dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Bagi aspek masyarakat, kita juga perlulah bekerjasama dan menggabungkan tenaga dalam memperjuangkan hak dan mempertahankan kedaulatan negara. Dan bagi negara pula, kita hendaklah berani dalam mempertahankan hak sendiri daripada diambil oleh pihak lain dan memanfaatkan sebaik mungkin. Seterusnya ialah lampiran. Jadi berikut merupakan lampiran bagi sumber-sumber ataupun kaedah kajian yang telah kami lakukan, iaitu kami telah merujuk buku teks sejarah tingkatan 5 KSSM. Kami juga telah melayari beberapa laman sesawang sebagai rujukan kami, dan juga berikut merupakan gambar bagi borang soalan selidik ataupun e-form, Google Form yang telah kami berikan kepada 10 orang responden kami. Baiklah, ini adalah rujukan kami dalam menjayakan kajian kes sejarah tingkatan 5. Baiklah, kami telah merujuk buku teks sejarah tingkatan 5 KSSM dan ada berita dan maklumat tentang kepulauan-kepulauan dan kawasan-kawasan yang dipertikaikan hak miliknya. Jadi kami sudah sediakan link kepada poin-poin yang telah kami gariskan. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.